iman, yang kita nak menujukan diri kita kepada kejayaan dan kebahagiaan duanya alam ad-dunya dan akhirah, pastilah kita kena memahami apakah isi kandungan yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita di dalam Al-Quran ini. Jadi surah Yusuf ni, sebagaimana kita telah beri sedikit daripada pentafsiran ayat pertama hingga ayat yang ke-5, biidhnillahi ta'ala pada malam ini kita akan mula ayat yang ke-6 insya-Allah ta'ala. Jadi surah Ning, satu hari itu Yahudi ni yang mai tanyalah Nabi Muhammad SAW, nak tengoklah, nak cek tengok kata Nabi Muhammad ni adalah Nabi kedak. Lalu dia mai tanya tentang Rasul hok duk di Syam dan hilangnya anak dia daripada dia sehingga dia tu buta mata. Siapa dia tu Muhammad? Lalu Nabi senyap. Apabila Nabi senyap tu, Allah Ta'ala buat turunnya akan ini surah iaitu surah Yusuf, sakut paut dengan Nabi Yaqub, keluarga Yaqub alaihi salam. Dia sebagai anak bagi Nabi Ishaq, Ishaq anak bagi Nabi Ibrahim. Kita boleh belajarlah dalam ni, ada ibrah, ada pengajaran dalam kita nak hidup ni. Cara kita nak hidup ni banyak pada surah-surah yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami mengkhabarkan, nak royak kisah kepada engkau ya Rasulullah sebaik-baik kisah. Kisah hak baik sekali dalam Quran semua tu yang molek belaka, baik belaka, tetapi hak ni sebaik-baik kisah. Dengan sebab itulah kita jadi satu keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sama-sama kita boleh belajar dalam masjid kita, di kampung kita di sini akan ini surah. InsyaAllah kita sama-sama bacakan ayat ni dulu, iaitu ayat yang ke-6 hingga ke-10 lah biidhnillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Alhamdulillah, kita boleh ambil beberapa keratan daripada ayat yang ke-6 hingga ayat ke-10. Biidznillah ta'ala kita tengok di situ dulu. Jadi ayat ni ayat yang ke-6 ni setelah daripada Allah Subhanahu wa taala khabar tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salam kepada ayah dia. Kata dia nampak sebelah hutai bitai bulan dan matahari tadi itu mari sujud kepadanya. Lagu mana keadaan itu tidak menyatakan kaifiat sujud tu macam mana. Cuma rakyat kata semua perkara tu mari sujud kepada aku. Apabila gitu, ayah sebagai tempat tumpu bagi keluarga, anak yang soleh tadi itu buat kira dengan pak dia sebagai nabi juga. Lalu Yakub ni tahu keadaan anak dia sebab dia sendiri pera dengan tangan dia. Dia tahulah kata anak dia tu lagu mana, budi pekerti, bergerak geri lagu mana, pahami lagu mana, dia tahu. Lalu dia lari kepada Nabi Yusuf, kata, "Hei Yusuf, mung jangan dak giroyak lah. Hak mu royak kepada ayah malam ni. Jangan dak royak pada adik-beradik mung. Kerana aku bimbang takutnya syaitan tu jadi sebab mung tu kemudaratan akan berlaku kepada dirimu. Sebab syaitan ni dia tak elok nampak luka di mana, nampak bau tak sedap di mana, situlah dia nak tumpu, dia nak beripung, dia nak cari jalan untuk nak jadi kemusnahan sesama anak ada ni, sama adik-beradik ni terutama. Begitulah sifatnya syaitan. Lalu Allah Ta'ala kata wa kadzalika, demikian itulah. Demikian mana? Demikian kata Allah Subhanahu wa taala bangkitnya Nabi Yusuf itu daripada ayahnya jadi nabi juga. Demikian itu juga aku nak letakkan mung tu sebagai nabi juga. So Allah kata Tuhan nak pilihnya Nabi Yusuf itu sebagai nabi sebagaimana ayah dia jadi. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Yajtabika bermakna al-ijtiba. Ijtiba ni makna pilih. Pilih kerana nabi dan rasul ni dia pangkat dia bukan dapat dengan usaha, tak. Dia dapat dengan pilihan daripada Tuhan. Orang tak kuasa nak melantikkan diri dia, sedangkan Tuhan tak pilih, tak jadi, tak boleh naik. Tak boleh nak jadi pangkat Nabi, pangkat Rasul ni tak boleh. Dengan sebab itu 30 orang hak keluar daripada matinya Nabi kita, setelah daripada ketinggalan Nabi kita mana mati, 30 orang hak mengaku jadi dakwa, jadi Nabi, jadi Rasul, tak ada dia dapat wahyu Allah seorang pun. Dengan sebab nak dapat pangkat Nabi, pangkat Rasul ini, satu Tuhan pilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala lah yang pilihkan di kalangan malaikat itu jadi rasul dan daripada kalangan manusia, sebagaimana Tuhan tegahkan di dalam Al-Quran. Kalau gitu di sini kalimah ijtiba' ni yajtabika, memilihkan akan dikau wahai Yusuf rabbuka, oleh Tuhan bagi engkau. Nak wipah di sini kata perkara yang mu nampak di dalam mung tu mimpi, hamu dak nampak dalam mimpi itu daripada sujudnya bintang matahari
terhadap mung ni, itu satu alamat berita gembira bagi mung, kata mung tu akan dapat kemenangan di atas semua adik-beradik hak lain. Allah kata Tuhan nak letakkan mung tinggi daripada adik-beradik hak lain. Di sini masalah. Kerana tiap-tiap nikmat hak Tuhan melebihi di atas seseorang, ada orang tak setuju, orang berdeki. Sekali pun 2 beradik, 3 beradik, 4 beradik kata gila. Dengan sebab itu, ibrah daripada pengajaran daripada hak Tuhan kata sini ni, nak wi tanah dalam otak akal pahaman kita sebagai orang Islam kata, kelebihan itu ada di Tuhan. Ya nak wi kepada siapa, kita tak boleh nak halangkan dia. Nak pergi sekat tak boleh. Dengan sebab itu kita nak akak diri kita, nak jadi tinggi sebagaimana orang hak Tuhan tak. Oh, tak boleh nak buat. Habis berjuta-juta pun tak boleh nak buat lagi. Maka di sini Tuhan rakyat kata hak mu nampak tadi tu salah satu daripada alamat kebaikan yang akan jadi satu perkara kebaikan yang nak berlaku kepadamu. Allah kata, Tuhan nak rakyat kata, Tuhan nak pilihkan mung ni semulia-mulia orang dalam keluarga ni, dan orang boleh tupai pula belakang daripada tu di kalangan umat-umat yang beriman dengan aku dan beriman dengan mung. Itu maknanya gitu. Jadi kalimah yajtabika rabbuka, kalau kita nak tafsir, mana yastafika ala sairil ibad. Allah Ta'ala pilihkan akan dikau wahai Yusuf di atas tinggi, di atas segala-gala hamba hak lain. Dan Tuhan memudahkan bagi mung tadi itu sebagaimana Tuhan memudahkan bagi orang-orang yang lain daripada kalangan makhluk-makhluk yang munapak di dalam mimpimu. Allah kata, orang kita ni kalau Tuhan nak akak, ya gi itu sekadar ya jakah, ya kena belaka. Allah kata kena tahdah dia. Kalau orang Tuhan tak ada pilih, Allah ya payah, susah. Dengan sebab itu pilihan Allah Subhanahu wa taala ni terhadap hamba di atas hati seseorang yang dia tadi itu bersih taqadamana kepada Tuhan. Nawi Tuhan akak pangkat kita jadi tinggi, hati kita dengan Tuhan tu macam mana? Niat kita, ikhlas kita, mutabaah kita qadar mana, setara mana, barulah kita boleh nak dakwa kata hak Tuhan beri kepada orang tu sesuai dengan hak nikmat hak Tuhan nak beri, kerana hati dia orang molek, hati dia orang mulia dan sebagainya. Kemudian Tuhan kata wa kadzalika yajtabika rabbuka. Itu kepala bagi ayat. Bukan sekadar tu, wa yuallimuka, dan Allah Subhanahu wa taala mengajar akan dikau. Ni hak tinggi lagi. Wa yuallimuka di sini makna beri ilmu kepadamu. Orang apabila Allah Subhanahu wa taala beri ilmu, mengajar, Tuhan mengajarkan ilmu kepada dia melalui usaha yang dia itu usaha, orang ni bukan biasa. Tuhan mengajar mengapa kepada Nabi Yusuf. Ni sifat keistimewaan Nabi Yusuf. Wa yuallimuka min ta'wilil ahadith. Kalimah ta'wilil ahadith, kalimah ta'wil dalam Quran ini ada dua makna. Yang pertama makna tafsir, makna keterangan, penjelasan, hatu makna ta'wil. Seumpama sinilah wa yuallimuka min ta'wili. Tu ta'wil ay min tafsiri, daripada tafsir. Satu. Yang kedua makna ta'wil ada dalam Quran, maknanya hujung jatuh, aqibatus syai', hujung jatuh perkara satu perkara. Seumpama Tuhan kata dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dimakian itulah jalan kita nak keluar hak molek sekali, hujung jatuh kita nak keluar hak molek sekali, lepas daripada kita ada perselisihan, iaitu kita klik pada Allah Ta'ala dan Rasul, itulah sebaik-baik jalan keluar. Tu makna hujung jatuh. Dalam Quran tu kalau sebut makna ta'wil ada dua tu. Baliklah seluruh, ambil di awal ayat hingga akhir ayat,
tak ada makna lain. Itu adalah khulasah kesimpulan daripada apa yang disimpulkan, yang khulasahkan oleh para ulama al-Islam. Wa yu'allimuka, dan Allah Ta'ala mengajar akan dikawahai Nabi Yusuf min ta'wilil ahadith, daripada ta'wilil ahadith. Al-ahadith di situ maknanya ar-ru'ya, mimpi. Tak ada di kalangan Nabi hak boleh takbir mimpi, hak lebih molek, lebih elok, lebih hebat, nak lebih pada Nabi Yusuf, tak ada. Dia ni kalau orang mimpi gapo-gapo ni, kalau mari tanya dia boleh takbir. Takbir di sini makna dia boleh tafsir. Kalau mimpi gini, tubik natijah gini. Masalah ni kita kena faham. Kita umat Islam ni semua orang kita ada mimpi belaka. Mimpi hak molek gatik, mimpi hak tak molek gatik. Cuma kena jaga satu perkara. Kata kita nak pergi royak mimpi kita kepada orang mana-mana tu, Nabi wi amaran, wi jaga kata jangan kita royak mimpi kita malaikat kepada orang hak kita berasa ada harap hati dengan dia. Kenapa? Terutamanya mimpi yang memusnahkan kita, yang menjadikan halangan bagi kita, jadi kemudaratan bagi kita. Jangan sama sekali kita khabarkan kepada mereka yang kita tak ada harap hati terhadap dia. Kenapa? Kalau ya raya, Tuhan berlaku sebagaimana ya raya. Hak tu hak nyanyi kita. Kena tanya orang hak reti pandai. Dan amanah balik orang hak kena tanya pula. Jangan jawab kalau tidak ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala kepada kita, jangan jawab. Salah seorang daripada tokoh ulama yang hebat dalam masalah takwilkan ataupun tafsirkan mimpi ni, namanya Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin ni tabi'in. Ya 9 orang adik-beradik dia jadi ulama belaka. Siapa dia nak tahu tarbiyah anak hak berjaya lepas pada Luqmanul Hakim hak Tuhan ayat dalam Quran, cuba dengar sejarah Muhammad Ibn Sirin. 9 orang betul lagu mana jadi orang hebat belaka, jadi kaki depan belaka. Salah seorang daripada adik-beradik dia nama Muhammad Ibn Sirin, orang panggil Al-Sirin. Dia ni hebat dalam masalah tafsirkan mimpi. Kalau dia tafsir memang jadi begitulah. Hebat dia. Kamar dia ditabakkan, cetak duk begitulah kitab hak Tafsirul Ahlam bagi Imam Ibn Sirin. Dia satu hari tu abali yang mimpi, dalam mimpi dia juga dia nampaknya Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam mari tak lidah Nabi Yusuf tu di atas lidah dia. Seolah kata tak lidah Nabi Yusuf tu, tak lidah di atas lidah dia. Lepas daripada dia jaga tidur tu, dia royaklah kepada ayah dia. Kata, ambo nampak gini. Ayah kata, ubashiruka, aku nak ayat berita gembira padamu. Kata, mung adalah seorang daripada ulama lagi akan datang boleh nak tafsirkan mimpi. Boleh nak tafsir mimpi. Ramai di kalangan orang ulama-ulama kita boleh tafsir mimpi, tapi syaratlah dia kena ada dawabit dia, ada qawaid dia dalam masalah nak tafsir. Nak tafsir kot saya jangan. Orang kita nampak hambak di gajah, kita pun royak ke orang. Aku kena hambak di gajah, letihlah aku. Gapo tu kalau orang royak mari tak kena dengan hak kita tu, ia akan berlaku sebagaimana dia royak. Ni hak masalah. Dengan sebab itu mimpi ni bahaya sekali. Janganlah kita royak kepada orang ikut se. Kalau bahasa petani mana nak royak orang ikut se tak boleh. Ya jadi sebagaimana kita orang royak, kita pergi royak ke orang tu kata gitu, akan jadi gitu. Ya tak boleh. Ya ada bab dia. Cuma kita tak masuklah sini. Ya bab ta'wil ru'ya ni, ya ada qawaid dia suku. Kemudian wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Nanti kita tengok ya ta'wil lagu mana. Bab tafsir al-ahlam, tafsir mimpi ni Nabi Yusuf ni dalam surah ni nanti kita akan mengaji insya-Allah taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dia nakal kata, dia royak kata ijmu' para ulama al-mufassirin kata wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis, di situ ai wa yu'allimuka min ta'wilir ru'ya.
Allah Ta'ala mengajarkan akan Nabi Yusuf alaihissalam tentang masalah nak tafsir mimpi. Kalau gitu, tubik natijah kata didapati Nabi Yusuf alaihissalam setahu-tahu orang dengan mentafsirkan mimpi. Makna wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis tu makna lagu mana? Makna kata Allah Ta'ala mengajarkan akan Nabi Yusuf daripada takwilan hadis, yakni mimpi-mimpi umat-umat hak dulu-dulu dan kitab-kitab hak dulu tu setengah daripada hak ulama tafsir ayat gitu. Lagu mana? Soalan kata apabila orang mari tanyanya gapo maksud ni, hey Yusuf, hak ada di dalam kitab belum daripada kedatangan puak kita ni. Yusuf akan royak kena dengan murak hak Tuhan no. Itu satu pentafsiran. Yang kedua, tafsir di situ maknanya apabila tiap-tiap orang mimpi mari tanyanya Yusuf, maka ia akan royak kata ni maksud gini, mu mimpi nampak gini maksud akan jadi gini, mu nak beki lagu mana, nak buat lagu mana, itulah berjalan lagi. Itu makna kata wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat Allah lah di atas engkau, yakni di atas Yusuf alaihi salam. Gapo wa yutimmu, tamma yutimmu, mensempurnakan akan nikmat-nikmat Allah Taala. Nikmat Tuhan ni makna pemberian Tuhan. Nikmat ni kita kira gini lah, tiap-tiap perkara yang jadi manfaat bagi kita tu nikmat kita. Hak Tuhan nikmatkan kita, makan ni, minum ni, rezeki pun masuk duduk dalam nikmat ni juga. Ni terkadang orang kita pahal rezeki sebucu lah. Pahal lagu mana? Duit sekarang. Rezeki iaitu duit. Sebenarnya kalau kita nak adu hak Tuhan bagi rezeki itu bukan duit sekarang. Utama kepala modal hak kita kesihatan. Kesihatan ni nak beli dengan duit tak boleh. Tuhan wi kita sihat ni Allah, nikmat besar sekali. Tetapi manusia ni dia bahasa dia Nabi ayat kata dua perkara yang manusia duk lalai. Satu sehat, yang kedua luar masa. Wang tu banyak. Allah kata masa luar banyak. Sebab itulah apabila masa luar banyak tak ada kerja, dia mula nak jadi kot lain orang kita. Mula nak duduk tempat hak tak sesuai nak duduk. Mula nak pergi tempat hak tak sesuai nak pergi. Mula nak mikir perkara hak tak sepatut mikir. Mula nak buat perkara hak tak sepatut buat. Jadi dengan sebab itu kita kena senantiasa kerja ke kerja. Sudah ni wah ni pula, sudah ni wah ni betul lah rehat. Lepas pada rehat bangun buat kerja pula. Dia kena duduk di dalam rupa cara dia, sistem dia. Barulah kita itu dikontrolkan oleh ajaran kita dan pekerjaan kita. Ya tak ada lah. Manusia ni kalau kita lepas pergi gitu ke Allah, ya pergi sungguh. Lalu Tuhan kata wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Allah Taala menyempurnakan nikmat Tuhan tadi itu di atas engkau. Gapo hak Tuhan menyempurna? Yakni dua perkara sini. Tuhan takbirkan dengan fi'il mudhari' ni, kalau bahasa orang mengaji makna fi mustaqbal, bagi perkara yang lagi akan datang. Sebab Yusuf ni Allah nak bolehkah jadi seni tadi tu kenanya coba nanti kita tengoklah lagu mana dia kena coba Sebab tu kita tak usah rasa kecil hatilah, kita susah sikit sebanyak ni. Bahasa dia nak boleh berjaya tadi seorang, dia kena tepuh, kena rasa dengan cobaan yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hipungkan dua perkara di Nabi Yusuf. Yang pertama sifat nubuwah, sifat kenabian. Yang kedua sifat kemuliaan sampai boleh jadi pemimpin dia.
mari duk Mesir ni, ia duk di Syam. Ia mari duk Mesir sehingga Tuhan buka jalan kepada dia ni boleh jadi wazir. Wazir ni mana rata menteri. Menteri apa? Menteri nanti cara masalah makan ni rakyat. Semua makan ni rakyat tadi itu seolah kata kita kecek ke ekonomi apa boleh kita nak kata. Dia maduk cara. Dia tengok tanah di mana, dia tahu kata sini boleh kita nak bukanya tempat perniagaan. Dia tengok tu baik. Dia boleh tahu kata di sini boleh kita buat ni, di sini boleh kita buat berniaga, di sini kita kena buat jalan, di sini kena buatnya tempat kediaman. Semua dia tak kena belaka. Atau orang negeri tu dia pandai. Orang kita hak pasal tu ada orang Jawi kita. Terkadang dia tengok tanah tadi tu 100 tahun hadap ke depan tu dia boleh tak lah lagu mana jadi. Kebijaksanaan hak tu hawi pada orang tak sama. Maka Nabi Yusuf ni gitulah. Sehingga akhir tadi itu dia boleh cat rabiq. Seolah kata boleh tanzim, boleh aturkan negara dia tadi itu negeri Mesir. Maksudnya boleh siapa kat orang luar tu boleh tupai, boleh ambil faedah, boleh ambilnya pengajaran banyak perkara. Mari tengok dungan di negeri Mesir ni. Itu makna kata wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Tuhan nak menyempurnakan nikmat di atas Nabi Yusuf daripada nikmat hak Tuhan. Kama dia bukan sekadar tu. Tengok. Umat Islam, terutama pemuda-pemudi. Kalau kita ni orang muda boleh buat satu perkara hak kita kuasa lah. Kita kuasa dalam medan mana, kita buatlah wisa baik-baik. Muka kebaikan tadi itu bukan kelik kita sekarang. Ia akan kelik juga kepada keluarga kita. Keluarga kita ni akan dapat juga. Mana? Nih, wa ala ali Yaqub, dan di atas kaum keluarga. Al makna kaum keluarga. Keluarga kerap keluar. Keluarga Yaqub. Tu dia. Mana kaum keluarga hak Nabi Yaqub tadi itu, dengan sebab Nabi Yusuf itu ada dalam keluarga tu, semua dapat kebaikan belaka. Subhanallah. No ayat kata, hey kita ni orang sebagai manusia hak Tuhan jadi ni, duk sekali dalam dunia ni cuba kita kira molek. Kata kita nak duk ni, kita nak tinggal jaksa ke nak tinggal bergapo? Kerana setiap orang ni dia kena rahil, kena pergi daripada dunia ni. La yabqa 'ala dunya syai'. Tak ada kekal atas muka bumi ni sesuatu pun. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa berlaku. Tapi kita boleh pilih. Kata kita pergi tapi kita tinggal jaksa. Tinggal jaksa itulah kebaikan akan sapa selama-lamanya. Walaupun kita duduk dalam alam barzah sampai ke akhirat pun kebaikan akan sapa kita. Kita nak tinggal gapo? Terutama kita orang Islam, pemuda, pemudi, lelaki, perempuan, tak kira lah siapa-siapa pun, kita nak tinggal gapo? Kita nak tinggal gapo? Di sini kita kena kesedaran kepada diri kita, terutama anak muda. Setiap kampung, setiap keluarga kita ni tu hawi. Terkadang rupa pun ada orang kita. Orang Melayu kita ni kalau kita pergi tengok orang mana-mana ni taklah rupa kita jangok pada orang lain. Dah situ. Yang kedua, nikmat tu hawi pada orang Melayu kita ni nikmat lidah. Cakap Arab pun tak pelek. Cakap Inggeris pun boleh. Cakap gapo bahasa pun, bahasa hak mana-mana pun boleh kita cakap. Dia tak serupa lidah tu hawi kita. Kemudian tepat kita ni kesuburan tak serupa dengan lain. Tak pernah berlaku kemarah di tempat Melayu hak kita duduk selatan kita ni, tak ada. Nak jadi kuat-kuat tak ada. Boleh duk makan sepanjang tahun ya ambil semajak tok nenek moyang kita tu lagi. Semua perkara ni nikmat hak tu hawi kita berlaku. Tetapi kita jangan jadi nyamuk yang degi karukan telinga bagi gajah. Kalau kita jadi nyamuk duk karu telinga gajah ni, ya semua baikkan dia pening habis orang kita. Kita hari ni setiap kampung kita tengok
pakak duk menangis, hak tu menangis, sakit hati, luka hati. Awak apa? Duk jadi kerana kena semua baikkan demo orang-orang Melayu kita. Pening habis lah ni. Ambil 40 kau pening, 50 kau pening, anak 2 3 4 pening lagi. Sebab apa? Sebab kita dagi waktu jadi gajah tu bosan. Kita kena tahu juga nyamuk ni dia tak kuasa nak heret, nak seruk darah seekor gajah tu nak habis, lepas tu mapuh gigi tu tak kuasa. Sekadar duk royak awang-awang di telinga tu gitu ya. Lepas tu kalau dia mari semua baikon di situ gak habis licin. Baikon ni banyak Allah ni duk tepi batas tu. Kok stay kok mana ada belaka. Lepas tu orang kita juga ada harta baikon tu pening habis orang kita. Ini panggil rancangan gajah. Kita kena faham kok. Sebab tu kita kena duk molek. Negara kita ni negara bebas, so dah. Lepas tu kamari kita nak buat kebaikan ya buka. Nak buat amal apa ya buka, nak mengaji apa ya buka. Duk wi pandai. Barulah kita boleh bawa umat Islam kita, diri kita, keluarga kita, kampung kita, masyarakat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk depan. Hak tu hak kita nak. Sebab itulah kita mari insaf semula. Mari pakat-pakat kira semula. Kata kita ni adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala mulia. Tengok. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Di atas kaum keluarga Nabi Yaqub. Cuba kita tengok. Jadi apa yang dikatakan di sini ni wa 'ala ali Yaqub ni Tuhan nak royak kata isyarat mari kata kaum keluarga Yaqub itu, kaum keluarga Nabi Yusuf tadi yang ada ayah nama Yaqub kena tupai seorang nama Yusuf belaka. Sebab itulah kita ada adik-beradik, kalau nampak adik-beradik kita ada kebolehan, ada kemajuan, adanya kekuatan, jangan kita berdekik. Kita kena ingat satu hari barangkali kita kena tupai dia. Ni terkadang kita dah buat angkara gitu, buat angkara gini jadi masalah besar. Akhir sekali kita menyesal. Tak ada beza. Ini perkara yang Tuhan dok royakkan kepada kita dalam Quran, satu tepat ke satu tepat, satu kali ke satu kali nak kita tu mikir. Kama atammaha ala abawaika. Tengok, klik habis. Kalau ni cucu ni, Yusuf ni cucu. Anak tu apa nama? Yaqub. Pak tu apa nama? Ishaq. Tok nenek dia tu Nabi Ibrahim. Lalu Tuhan kata kama atammaha ala abawaika. Sebagaimana aku menyempurnakan nikmat di atas dua ibu bapa engkau. Ala abawaika di situ tu kena kepada Ishaq dan Ibrahim. Sini tanda taruhlah, ingat moleklah kalau kita baca dalam Quran tu kama atammaha ala abawaika. Abawaika di situ kena pada Ishaq dengan Ibrahim. Dua-dua lalu dah. Sebab talian ni hak turun mari. Tengok Tuhan mulia bilicing buat dia. Sebab itulah kita bakar molek-molek ni jadi munuh lah. Nah, tak sah munuh lah ni bakar hak molek ni. Cara hak nak bela bakar hak molek ni ya lagu ni. Kama atammaha ala abawaika min qabl. Sebelum daripada itu. Sebelum daripada mana? Katanya ahli tafsir, sebelum daripada ini waktu yang engkau wahai Yusuf datang kepada ini dunia. Tu makna kata min qabl. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui dengan tiap-tiap perkara. Tuhan tahu. Wa apakah Allah Subhanahu wa taala bawa kata inna rabbaka alimun hakim? Tuhan tak kata inna rabbaka sami'un basir ke? Tak. Masalah ni masalah aturan. Aturan ni kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Jangan kita dah atur pisang kita tak tahu. Dengan sebab itulah orang nak jadi pemimpin ni nak kepada orang yang ada ilmu pengetahuan. Nak. Kita janganlah kata kita nak jadi orang atas, nak jadi pemimpin tapi ilmu pengetahuan kita tak ada. Oh. Balik Tuhan tak kena tanya dah, nak soal kita lagu mana nanti jawab sudahlah. Balik dunia apa kita nak bawa tak erak tu. Amanah kita duk jadi duk gelecoh orang kita, duk tak dapatnya habuai orang kita,
Sebab pemimpin hak bawa jadi kaki depan tu terkadang tak ada ilmu pengetahuan. Tak kira dalam medan mana-mana. Pas masa kita duduk pula, maaf lah kalau kita sebut sikit, masa kita duduk corruption banyak dengan sebab sen. Ni orang hak besar sikit. Tak reti apa boleh jadi. Ni masalah besar ni. Pas kita nak bawa ummah kita lagu mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas pesan-pesan sehingga ummah ni nak mati ni dapat wasiat daripada Nabi, nak letak ke orang jadi pemimpin, mu pilih orang yang sesuai wahai ummah. Orang tanya dia, ummah, mu nak tak anak dia, nak tak anak mu ke wahai lagu mana ummah? Abdullah bin Umar tak anak dia, nak tak anak mu ke? Anakku tak sesuai. Soraklah, sorak para sahabat tu, di sorak naik, Utsman naik tu. Tu cara dia lagu tu. Cara nak kita nak bimbingkan ummah nak naik tu macam tu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan bagi engkau wahai Yusuf, alimun, sangat mengetahui tiap-tiap perkara, hakimun, lagi bijaksana pada meletakkan pekerjaan. Kita nak dua ni, reti serta bijak. Tak biasanya kata reti saja tapi tak bijak. Terkadang ada nak wisyakan, pandai gitu, royak gini, tapi nak bawa diri tak boleh. Ada hak pandai kecek gitu, kecek ini, buat gitu, buat gini, tapi tak boleh buat. Banyak dalam masyarakat kita. Tetapi goliknya hak Tuhan nak dalam Quran ni dua perkara, reti serta bijak. Bijak ni dia boleh kira, dia tahu kata mana nak kecek, mana nak senyap, mana nak jakah, mana nak berhenti, dia tahu. Hak ni tu hewi khusus. Ngaji tu bolehlah, kita pakai usahalah, tetapi hak penting sekali pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, lepas daripada ayat yang seterus tu, kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, iaitu Ibrahim sebagai ketua lah, salah kata Abul Anbiya, ayah kepada Ishaq dan Ismail. Ya Ismail dengan Ishaq ni ya dua beradik lah, tapi berlain nemok, sebagaimana kita tahu itulah. Ya Siti Hajar dengan Siti Sarah, dua beradik, dua orang perempuan ni isteri bagi Nabi Ibrahim belaka. Cuma Siti Sarah ni, kalau kita nak kecek lah mengikut ahli sejarah sebut tu, tak kala malaikat tu mari berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam yang dia itu nak pergi binasa kaum Lut tadi itu. Sarah ni malaikat lah mai royak kata, mung ni akan boleh anak ni, mung akan boleh anak ni. Malaikat tu royak kepada Siti Sarah. Lalu Siti Sarah kata, aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Aku nak beranak lagi ke? Aku ni tua habis dah ni. Tok laki aku ni pun tua dah, tak erak dah ni. Nak boleh anak lagi? Dia kecek itu perkataan. Cakap pen ni sekadar perkataan itu, jadi lama ia nak boleh anak dengan Nabi Ibrahim. Lalu Tuhan kata supaya malaikat tu royak kepada Siti Sarah kata, ata'jabina min amrillah, Buasa pelik ke daripada urusan Tuhan? Kalau Tuhan nak buat, mung tak nak kecek banyak. Ni sifat kita. Kita faham kata perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita tak serupa. Kita berasa payah, mustahil dah di atas kita kata nak boleh buat, tapi Tuhan boleh buat. Ini kita kena tanam di dalam hati. Ada pun Siti Hajar, mak Nabi Ismail, bini muda. Dia kata, tak apalah, kita duduklah sekali, wahai Ibrahim, kok mana pun Tuhan hendak kok mananya boleh tu anak, dia kata. Lalu dia mula-mula mengandung belum daripada Siti Sarah. Masa tu Nabi Ibrahim umur 86 tahun. 86 tahun Siti Sarah pun gitulah, tua dah lah, putus dah lah kalau kita kecek.
apabila khabar Siti Sarah tu dengar khabar kata Hajar tu mengandung, situ yang mengamuk tu. Ya bahasa dia yang mengamuk tak sewi. Ibrahim, aku tak boleh tengok ni Sarah ni, mungkin itu Hajar ni mungkin lagi tak jauh. Masa tu dia dari Palestin. Dia kata mungkin lagi tak jauh wahai Ibrahim. Ibrahim pun tak ada kecek banyak, kira lah nak pergi Hajar di Gini Mekah tu tak. Gitak Mekah tadi tu gitak jauh sikit daripada Siti Sarah. Beranak Nabi Ismail situlah, sebagaimana kita tahulah sejarah dengan cara ringkasnya. Kelik mari Nabi Ibrahim tu tinggal Siti Sarah dengan anak dia 2 orang. Duk di mana? Duk di Makkahul Mukarramah. Tak ada gapo di situ, gapo pun tak ada. Makan ni gapo nama, tapi sebagaimana nama duk royak dah lah. Siti Hajar tanya sepatah ya. Hei Ibrahim, hak muat lagu ni Allahu amaraka bidzalik. Allah Taala kau suruh muat lagu ni. Siti Sarah tanya, Siti Hajar tanya. Lalu Nabi Ibrahim kata, "Na'am, Allahu amarani bidzalik." Ya, Allah Taala suruh aku buat lagu ni. Idzan la yudhi'an Allah Taala tak akan mensia-siakan kami. Tu sikap orang perempuan yang reti terhadap kuasa Tuhan. Kalau Tuhan suruh, tak apa, aku nak duduk sini. Mengkelik gelah Ibrahim. Nabi Ibrahim pun paling belakang, klik mari di Palestin untuk mari duduk dengan Siti Sarah mak tua. Kata setengah daripada ulama, celah tu bukan nak boleh anak selalu. Setengah kata ulama, setengah kata setahun setengah kata 2 tahun. Ismail ni besar dah duduk di Makkahul Mukarramah. Jadi nak faham di sini kata Nabi Ibrahim adalah bapa segala anbiya. Kamar dia turun mari pecah 2 anak. Hak ni Ishak, hak ni Ismail. Balik Nabi Ishak ni tubiknya Nabi Yakub dan Bani Israel semua mai ikut ni. Bani Israel ni mari balik Ishak. Ishak ni kalau kita nak tengok rupanya, dia kata mana rupa Fak Nabi Ishak, rupa lagu mana? Fak Eropah, Fak Barat. Fak Mak Saleh tu jelah tu. Rupa Fak apa nama bakar Nabi Ishak tu. Lepas tu Fak Arak ni bakar Nabi Ismail. Itu makna kita tahu kata jarak kita tu lagu mana. Mudah kita nak buat kesimpulan, oh mari gini cara. Sebab itulah orang Yahudi dia tepuk dada dengan Nasara tu. Tak apa. Dalam Taurat aku ayat, dalam Injil aku ayat, kata Nabi akhir zaman akan mari. Kami akan berimej belaka dengan puak-puak dengan dia. Mula-mula itulah. Tapi Tuhan ibtilakan dia. Cuba tengok kata nak berimej sungguh kedak, kan nak pada kebangsaan, nak pada puak, nak pada parti. Tuhan jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada talian Nabi Ismail. Pakak paling belakang bilicin. Siapa kata berimej mereka itu sampai ke hari ni, kerana bukan talian aku, bukan daripada parti aku puak. Sebab itulah Tuhan kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yalah dah tu. Tu sejarah ringkas apabila kita ngaji tafsir tu, we tahu siapakah apa kau orang Yahudi Nasara ni tak setuju dengan orang Islam. Tahu itu tak apa. Lepas tu kita nak turut dia, turut apa? Tu apabila kita tahu kata kita ni siapa, demo tu siapa, tak apa. Boleh duk. Tu cara dia. Kemudian Tuhan kata, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Dan sesungguhnya, cuba kita tengok pada apa nama pentafsiran pula hak seterusnya tu, dia kata laqad kana, dan adalah pada kisah Nabi Yusuf itu fi Yusufa ni tak boleh baca Yusufi lah, nama-nama ni pelik pula. Orang mengaji tu tak apalah, kalau kita tak biasa dengar tak kadang kita aku mengaji fi tak harah jaga apa tak baca Yusufi. Yusuf ni apa panggil alamiah serta ajami. Tak boleh baca Yusufi lah, kena baca Yusuf lah. Apa panggil ismul ladzi la yansarif lah kan bahasa orang mengaji tu. Laqad kana fi Yusufa, dan sesungguhnya didapati pada kisah-kisah Nabi Yusuf itu. Wa ikhwatihi, dan saudaranya, ayatun, ayat mana keterangan, makna pengingatan, lisailin, bagi orang hak tanya. Katanya orang hak tanya di sini ni daripada orang Yahudi. As-sailin mana orang Yahudi mari tanya.
Sebagaimana telah diriwayatkan oleh ashabil as-sunan, dia kata satu hari itu datang orang Yahudi hak duduk di Mekah. Mari tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ini perkataan. Cuba kita perhati. Orang Yahudi sampai dia cidik, dia wahai tanya. Terkadang benar dia tanya tu dia tahu dah. Dia nak takkik pula sekali lagi, nak kejap pula sekali lagi. Dia tak turut mudah-mudah nanti itu apa-apa Yahudi ni. Dia tanya, dia periksa dulu. Kita kalau orang Islam kita ni kalau nak percaya apa satu perkara, tanya, periksa dulu, tengok dengan mata, dengar dengan telinga cerak dulu. Kita kata yakin, kata jaya banyak orang Islam kita. Tetapi tak ada arah ikut orang usik kita ni. Apabila usik takut lalu. Ni masalah orang kita. Lalu Yahudi katakan, akhbirna an rajulin minal anbiya kana bisyam akhraja ibnahu ila Misra fabaka alaihi hatta ama. Muhammad, cuma royak sikit pada aku tentang seorang lelaki daripada kalangan orang hak jadi nabi, hak ada dia tu duk tinggal duk di Syam, dan dia mengeluarkan anak dia duduk di Mesir, dan dia teriak, anak dia tu duduk Mesir, dia teriak sampai ke buta mata. Siapa? Mari tanya Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad duduk Mekah, tak biasa baca surat sebab yang nak baca tak boleh. Tak biasa dengar kisah orang royak kepada dia sebab orang Yahudi ni asal tak ada duduk Mekah, dia duduk di Madinah, cuma dia mari Mekah ni. Apabila dia dengar kata Muhammad ni timbul di Mekah, dia mari duduk sini. Lalu dia tanya, royak hang sikit kata lagu mana? Nabi Muhammad senyap sebentar. Allah Ta'ala waktu turunkan surah Yusuf ni sekaligus di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab dengan cara pentafsiran. Apabila Nabi jawab dengan cara pentafsiran, kejut buat dia. Muhammad ambil ilmu daripada mana? Setengah kata berimej, setengah satu kumpulan, setengah lagi dak kebangsaan, tak boleh nak berimej. Ta'assub asabiyah. Banyak perkara lah hak kita nak ambil tahu di situ. Kemudian idh qalu laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Ikhwatihi itu saudara dia. Saudara Nabi Yusuf ini ada semua 11 orang. Sekali dengan dia tu 12 orang. Pia ratik hamai kita tengok. Berkatanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, nama puak-puak dia. Mujur ulama kita sebut, tu kita nak pergi korek ambil di mana. Imam Al-Qurtubi kata nama-nama puak adik-beradik Nabi Yusuf ni main nak royak dia kata. Yang pertama nama Rubil. Rubil ni kakak tua, abang hak tua sekali, nama Rubil. Yang kedua nama Syam'un, yang kedua. Yang ketiga nama La'wa, nama yang ketiga. Yang keempat nama Yahuda. Yahudi ambil sini, Yahuda. Yang kelima nama Riyalun. Yang kelima. Yang keenam nama Yasjar, bahasa Bani Israel. Yang keenam. Lepas daripada tu hak ni orang ni siapa? Nabi Yakub ni ia bini dua. Bini dua sebab gapo? Sebab mati mak pertama. Bahawa mati mak pertama, dia ambil mak yang kedua. Pas mak yang pertama tu pia nama gapo? Namanya Lia. Nama Lia. Lia binti Lian. Kenal kan dengan Nabi Yakub? Sepupu Nabi Yakub, anak pak saudara Yakub. Lian ni anak pak saudara Yakub. Lia bin Lian ni anak pak saudara bagi Yakub. Lagu mana kenal dengan Yakub? Sepupu. Macam mudah-mudah gitu lah. Gambar dia dikelu apa nama, ada lagi 4 orang. Tak dinil dah 4 orang pula hak tu hak mari daripada Lia ni. Nama Dan. Gambar dia nama Taftala, apa nama Jad. Lagi nama Ashir. 10 orang semua. 10 orang ini daripada mak seorang. Lepas daripada Lia ni mati, dia minta adik bagi Lia tadi. Adik dari dia nama Rahil. Rahil ni isteri yang kedua bagi Nabi Yakub. Isteri yang kedua ni lah boleh 2 orang anak, Yusuf dengan Bunyamin. Mak muda. Sebab tu lah duk jadi buku dengan Yusuf tu.
Sebab hak nu hak mak tua, hak nu hak mak tua nah. Mak hak lain, hak ni mak dua orang. Yaqub itu apa nama? Yusuf dengan Bunyamin. Cuma jumhurul ulama, Yusuf tu abang, Bunyamin tu adik basuh. Tapi Suhaili salah seorang daripada tokoh ulama sejarah, dia kata tak, Bunyamin tu abang, Yusuf tu adik. Tak apalah, tak ada khilaf kata dua orang ni akhun syaqiq, dua beradik semua sepok. Ada pun 10 orang lagi tu sepok mak lain. Ya Allah. Sebab tu Tuhan kata laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Balah mana? Ambil ayat akhir insya-Allah. Iz qalu. Ingatlah tak kalau puak adik-beradik dia tu. Puak adik-beradik hak mana? Hak 10 orang hak mak tua tu. Mak Lia binti Lian tu. Iz qalu, kata mereka itu. Kata lagu mana? La Yusufu. Yusuf itu wa akhuhu, dan saudara dia. Saudara dia tu biar kena kepada Bunyamin. Wa akhuhu kena pada Bunyamin. Tengok dia tak kasih. Payah juga orang kita ni dah jadi panha dalam keluarga, okey? Ada masalah dalam keluarga. Ya lagu ni ya. Tu. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sekasih-kasih kepada bapak puak kita, kepada ayah puak kita daripada puak kita. Kecek bahasa kita nak faham mudah gini. Ya dak kecek 10 orang puak dia tu ke. Hak mak dulu tu, mak tua tu. Ya nampak Nabi Yaqub ni kasih sangat-sangat terutama pada Nabi Yusuf. Yang keduanya Bunyamin, adik tu. Sebab ya kasih ni katanya ahli sejarah, hati kita ni tak boleh buat. Hati manusia ni Tuhan royak dalam surah An-Nisa, Tuhan kata walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya orang perempuan dengan molek, kamu Tuhan royak kata orang lelaki tadi itu tak kuasa nak buat hati tadi itu wi kasih, wi supa dengan hak ya kasih hak lain tu tak boleh nak buat. Seumpama Nabi kasih pada Khadijah tu kan. Ya tak boleh nak buat. Lepas pada Khadijah mati, hati Nabi tu gidak di Aisyah. Hak lain-lain tu tahu bukan tak tahu. Ya nak buat tak boleh, tak kuasa nak buat lagu mana wi kata kasih kasih balik dalil tu nak wi gi jadi semua kata tak kuasa. Walaupun giliran adalah nafkah, adalah nafkah zahir, nafkah batin, adalah tu, tapi hati tu cenderung tu nak buat tak boleh. Lalu Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu daripada isteri yang Nabi Yaqub itu cenderung hati. Wah, itu anak-anak ya 10 orang tu tahu. Ya tak ada nak buat. Nak pergi berdeki tak boleh sebab nak buat lagu mana supaya kita lah. Anak ada 7 orang. Kita kasih hak tu. Nak buat lagu mana hak lain ni orang tu. Kasih juga tapi tak sepuh tu. Ya pasal dia nak buat lagu mana. Tak boleh nak buat. Orang hak ada keluarga tahulah hal ni. Ha baik. Kemudian apabila jadi gitu dia kata Bunyamin dengan Yusuf ni sekasih-kasih pada puak kita. Mana kata puak kita ni kasih pada 2 orang tu lebih pada kita. Nak buatlah mana? Ya Allah. Wa nahnu usbatun. Sedangkan puak kita ni usbah. Usbah ni mana kata ambil daripada 1 hingga 10 kumpulan. Itu mana usbah. Itu pendapat yang rajih. Ada setengah pendapat kata sampai 40, hak tu marjuh. Sampai 10 orang. Puak 10 orang. Inna abana la fi dhalalin mubin, dia kata. Sesungguhnya ayah kita ni Nabi Yaqub ni duduk di dalam mabuk ni, dia kata. Tak nampak ni kebenaran lagu mana ni, tak tahu gapo ni. Kita kena buat satu angkara. Di situlah yang mikir mari kata la fi dhalalin mubin, tambah sikit. Bukan makna kata Nabi Yusuf itu, Nabi Yaqub itu duduk sesak tak jumpa dengan ajaran Islam, ajaran hak beriman. Bukan makna tu. La fi dhalalin mubin makna kata hati itu jadi cenderung kepada 2 orang tu. Dia Yusuf dengan Bunyamin. Mak dan anak mak muda, bukan mak tua dak. Itu makna kata la fi dhalalim mubin. Apabila dia nampak gitu, ayah dia nampak gitu, dia nak buat lagu mana? Nak wi
hak kira seka dia tadi itu nak buat lagu mana? Nak Yusuf itu Yakub tadi itu hilang kasih kepada dua orang itu. Situ ya buat rancangan. Tapi nak tahu kata rancangan ya nyak luh ke dak? Berjaya ke dak? Jawabnya tak berjaya. Lagu mana? Insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-9, 10 yang ke-seterusnya. Sebab itulah kita apabila kita mengaji ayat Quran ni membawa kita boleh tarbiyahkan jiwa kita, akhlak kita, perasaan kita, akal fikiran kita untuk kita nak peluahkan dada kita dan kita nak terimanya kebaikan di pihak mana-mana pun. Itulah sedikit daripada pengingatan, pentafsiran pada malam ini. Mudah-mudahan itu perkara tertanamlah di dalam jiwa kita supaya jadi bekalan untuk kita membekali amalan yang baik supaya kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhenti sekadar itulah dulu pada malam ini. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay ja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.